Ya, Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih kerana bersama kami di Selamat Pagi Malaysia pada hari ini. 40 tahun usia Selamat Pagi Malaysia, 40 lokasi kita akan menjelajah. Saya juga dan bersama Raja Sofi akan ke Alustar Kedah pada Jumaat nanti. Betul. Bersama dengan 40 tahun usianya, kita juga nak mengucapkan selamat hari lahir kepada Raja Sofia Raja Arif. Menyambut ulang tahunnya semalam ya. Ya, betul. Selamat hari lahir kepada Raja Sofia, dan ini adalah satu kita kata momen untuk kita menghargai sahabat-sahabat di sekeliling kita. Alhamdulillah. Terima kasih bersama kami di Selamat Pagi Malaysia. Ya, terima kasih Ismail. Ya Allah, terharunya saya kan pagi dapat ucapan daripada kita rakan mulakan dengan PJ. mood-mood yang positif. Ya, betul. Semestinya kan. Dan terima kasih juga kepada mereka yang mendoakan. Alhamdulillah ramai kawan-kawan yang baik sedang mara kan. Kita akan ke Kedah Jumaat ni. Ya, betul. Setepatnya di Stadium Darul Aman untuk kita bersama dengan anda. Jadi pakat mari ramai-ramai. Tak tahulah betul ke tidak kan cara saya cakap tu. Tapi nanti kita akan belajar kalau di Kedah nanti, sebab ada segmen dialek Kedah. Logat Kedah kita akan belajar di sana nanti. Berarti cakap utara tak? Saya mencari orang utara. Mencari. Wow. Itu maksudnya pelbagai. Mencari orang utara untuk sahabat dan sebagainya. Okey. Baiklah. Okay. Saya cuba untuk memahami. Ya, betul. Tugas kita pagi ini seperti biasa. Okey, kebiasaannya lah kami akan berikan kepada anda antara paparan berita semalam, dan berita yang pertama adalah berkenaan dengan BNM jangka kekalkan OPR pada 3%. Dan antara perinciannya di sini, itu Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia menyatakan iaitu penilaian kadar faedah itu adalah berdasarkan keadaan ekonomi domestik dan unjuran kadar inflasi di samping mempertimbangkan faktor luaran seperti perkembangan semasa di Amerika Syarikat. Itu adalah berkenaan tentang kadar semalaman yang ditetapkan oleh Bank Negara Malaysia. Dan berkenaan tentang perubahan cuaca pada ketika ini, perubahan monsun, ini juga telah pun dikongsikan oleh Met Malaysia berkenaan pengujian sistem siren sistem amaran awal tsunami Malaysia pada 6 November ataupun esok di lokasi hari ini sebenarnya. Saya ingat semalam. Hari ini sebenarnya di lokasi yang disebutkan iaitu di Pantai Cenang dan juga di Padang Maksirat Langkawi Kedah, yang mana penduduk di kawasan sekitar dinasihatkan agar tidak panik dengan bunyi siren tersebut kerana ia merupakan suatu ujian sahaja, dan pihak Met Malaysia akan memaklumkan jika terdapat sebarang pindaan. Ya, itu dia. Jadi jangan panik. Jadi sekiranya anda terdengar bunyi siren tersebut, itu hanyalah adalah ujian ya. Dan seterusnya juga itu berkenaan dengan transformasi agri-komoditi, KPK perkenal inisiatif teknologi, dan antara perincian di sini iaitu ia telah pun merangka beberapa inisiatif bagi menarik minat belia tempatan serta mengurangkan kebergantungan kepada tenaga buruh asing dalam sektor agri-komoditi, dan antara langkah tersebut melibatkan penggunaan teknologi moden seperti internet pelbagai benda, mekanisasi dan juga otomasi. Timbalan Menteri Perdagangan dan juga Komoditi berkata kerajaan turut menggalakkan penggiat industri untuk mengadaptasi penggunaan jentera berteknologi tinggi. Kalau kita lihat sekarang ini seperti mana yang kita paparkan gambaran di sini, iaitu kalau kita tengok mungkin kaedah drone ini tidak digunakan kalau dahulu. Tapi sekarang ini kita menggunakan kaedah drone untuk mempermudahkan lagi dan juga mempercepatkan lagi proses paja dan sebagainya. Ini selepas Maha tempoh hari, Maha Go Global, Kementerian sebenarnya amat agresif dalam memastikan agar otomasi dan juga penggunaan teknologi IoT ini akan dapat diperluaskan lagi di seluruh negara sebenarnya. Dan kita juga berikan tumpuan kepada berita ini berkenaan Malaysia terbuka bekerjasama dengan Palestin untuk pulihkan telekomunikasi di Gaza, yang mana negara kita tidak menolak kemungkinan untuk bekerjasama dengan Palestin dalam memulihkan sektor telekomunikasi di wilayah Gaza. Itu dinyatakan oleh Menteri Komunikasi Fahmi Fadil. Beliau yang dalam lawatan kerja selama 3 hari ke Turki mengadakan pertemuan dua hala dengan Menteri Ekonomi Negara Palestin Muhammad Al-Amur yang membincangkan potensi kerjasama antara Malaysia dan Palestin dalam pelbagai bidang. Jadi kita harapkan agar banyak lagi dan juga lebih ramai lagi negara-negara anggota Islam khususnya yang akan membantu dan juga menterjemahkan bantuan mereka untuk membantu memulihkan ruang telekomunikasi dan juga infrastruktur asas di Palestin khususnya, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Dan seterusnya juga berkenaan dengan kes buli. Kementerian Pertahanan tidak berkompromi isu disiplin. Itu susulan kes buli pegawai Kadet Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Kementerian Pertahanan tidak akan berkompromi dan melindungi mana-mana pihak mengenai isu disiplin. Dan menurut menterinya, masih menunggu lagi laporan siasatan penuh daripada pihak polis dan juga Akademi Latihan Ketenteraan. Sebarang tindakan susulan akan dibuat berdasarkan hasil siasatan polis. Okey, ini kita tidak boleh kompromi dengan sebarang kes
kes buli ataupun kes-kes yang melibatkan unsur-unsur jenayah. Itu antara perkongsian yang boleh kita bawakan bersama dengan anda. Banyak lagi kita akan kongsikan dengan anda selama 2 jam kita bersiaran di Selamat Pagi Malaysia. Kalau anda ada masalah overthinking, insya-Allah sebentar lagi kami akan bawakan kepada anda apakah antara solusi yang terbaik untuk kita semua. Jadi nantikan selepas ini di Selamat Pagi Malaysia.